Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJFX, channel yang membuat analisa untuk pair forex. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi alhamdulillah, hari ini merupakan hari raya yang ketiga. Jadi selamat berhari raya semua. Jadi market telah pun buka pada minggu ini dan alhamdulillah kita tengok banyak gerakan-gerakan yang menarik. Cuma saya tidak ada membuat analisa lah ya. Cuma jadi hari ini saya ingin membuat analisa untuk pair gold untuk hari ini. Jadi apa hal saya nak tengok dulu apa yang berlaku pada hari semalam. Pada hari semalam kelihatannya gold telah pun naik dan close sebagai bullish. Ini merupakan bullish yang pertama ke tak juga ada juga yang bullish sebelum ini. Tapi apa hal yang kita nampak sekarang ini bahawa gold telah pun close sebagai bullish semalam, menunjukkan ada buyer lah semalam Cuma dia naik taklah berapa tinggi dan jangkaan saya sebenarnya dia sampai ke sini lah ya. Jadi ini merupakan tempat hala tuju untuk buyer kalau kita nak buy itulah. Kalau kita nak sell, jadi hala tuju dia kemungkinan besar dia telah reject di sini, jadi kemungkinan besar dia akan turun sampai ke sini. Jadi ini merupakan hala tuju. Baik. Cuma berdasarkan candle daily ini, apa yang kita jangkakan bila dia close sebagai bullish, dan tentunya kita target untuk buy lah untuk hari ini. Jadi jangkaannya gerakan adalah seperti berikut. Ini cara kita nak menjangkakan price tu bergerak dengan cara yang mudah lah. Sekiranya bullish, kita jangkakan dia akan meneruskan perjalanan ke atas. Kalau dia bearish, maka kita jangkakan dia akan meneruskan perjalanan ke bawah. Sebagai contoh lah sebagai contoh. Ini contoh saja. Sis ini close sebagai bearish, jadi kita boleh mencari sell untuk semalam. Jadi kita akan jangkakan gerakan adalah seperti berikut. B berada di atas, C berada di bawah. Ini sekiranya untuk semalam lah, untuk semalam. Tapi hari ini sudah pun berbeza sebab CS close sebagai bullish, jadi kita akan jangkakan bahawa price akan naik lagi. Jadi A kat sini, B kat bawah, C dekat atas. Jadi misi kita pada hari ini adalah untuk mencari di manakah kawasan B yang terbaik untuk kita entry. Jadi kita tengok pada H4 sebentar, kita tengok dulu apa yang ada. H4 pun nampak macam ada satu sebatang bullish kat sana. Jadi mungkin itulah petandanya bahawa dia kuat nak naik lah ya. Sekarang ni misi kita nak cari B. B kat mana B ni? Baik, sekarang ni apa yang boleh kita lakukan adalah antaranya, macam saya biasanya mengikut logik akal lah kita boleh gunakan Fibonacci juga untuk mencari kawasan entry yang terbaik. Kita jangkakan price akan membuat retracement dahulu sebanyak 50%. Jadi 50% tu adalah yang tertulis pada mid zone dululah. Jadi kita tandakan saja dulu, dan untuk kita melihat apa benda yang ada dekat sana nanti. Iaitu di area 186406. Apa yang saya tunjukkan kat sini adalah cara yang paling mudah lah cara yang paling mudah untuk anda mencari entry bagi membantu anda. Kadang-kadang kita ni tak tahu kat mana nak entry ni. Nak buy, tapi nak buy kat mana yang paling terbaik bila masa nak buy jadi itu merupakan kira macam memerlukan pengalaman. Pengalaman. Kadang-kadang dia tak sampai pun dekat mid zone kadang-kadang itulah. Jadi kita boleh masuk terus buy, tapi adakah itu masa yang tepat untuk kita masuk buy? Jadi ini memerlukan pengalaman anda yang telah banyak sekali, yang banyak anda trade lah. Alhamdulillah saya dah banyak sangat trade, jadi saya dah tahu bila saya nak entry.
kat mana saya nak entry, kat mana saya nak try. Okey, baik. Sekarang ni dash 1, kalau kita tengok dekat mid zone tu tadi, kebetulan ada satu zone engulfing dekat sini. Okey, kalau dalam terma dalam SND ini merupakan apa kita namakan sebagai RBR, rally base rally. Itu dalam SND lah. Kalau saya anggap dia sebagai engulfing saja. Jadi kita tandakan engulfing itu di area sini, dan kat bawah ini pun ada engulfing juga. Okey, jadi dua point ini adalah merupakan point yang penting. Kita tak tahu sama ada dia akan reverse kat sini ataupun reverse kat sini. Kat sini ada shadow panjang, jadi mungkin ada manipulation ke apa ke, tak tahu dah, wallahu alam. Okey. Baik, jadi saya rasa jangkaan saya memang dia akan meneruskan perjalanan lah, cuma sebab berdasarkan kepada daily. Okey. Selain daripada kita tarik Vibo tadi untuk mencari kawasan 50% ke 63% ke, okey, mana-mana pun boleh lah untuk kita entry. Kita boleh tambahkan lagi kita punya confluence dengan menggunakan trend line. Kadang-kadang trend line ni dia bagus jugalah. Okey, bagaimana kita nak tarik trend line tu, kita sambungkan dua titik, kita tengok macam mana. Okey, kalau kita tarik titik macam ni, okey, kita nampak dia macam dah breakout dah. Jadi kalau dah breakout tu, jadi rasanya mungkin dia akan turun lah, mungkin dia akan turun. Okey, tapi tak apa, kita nak buy saja untuk hari ini. Kita cuba untuk buy pada hari ini. Mudah-mudahan setup buy kita ni berjaya lah pada hari ini, mengikut jangkaan kita di mana daily close sebagai bullish dan kita jangkakan price akan meneruskan perjalanan. Okey, jadi sekarang pun masih awal lagi, CS pun masih lagi belum membuat gerakan apa-apa pun, masih macam doji je. Cuma dia punya body telah pun bearish lah, masih dalam keadaan bearish, menunjukkan ada seller lah buat masa ini. Masa ini ada seller, mungkin dia nak cari buyer kat bawah ni. Seller dia jual, dan dia menunggu pembeli. Pembeli ready nak dia nak beli harga mungkin dekat area 63. Jadi saya tandakan 63 tu, saya bagi tepat, jadi saya bagi 64 lah. Jadi jangkaan saya price akan sampai ke 64 untuk kita buy nanti. Jangkaannya sampailah ke atas tadi, iaitu di mana tu. Okey, 1896. Ini kita punya target. Okey, kalau kita tengok kat sana, reward kita adalah dalam 300 pip 300 pip. Jadi tidak ada salahnya untuk kita meletakkan stop loss yang besar-besar lah sikit sebab kita nak swing 300 pip. Mungkin kita boleh letak stop loss dalam 50 pip ke, tapi 50 pip bagi saya terlalu besar lah. Jadi saya cadangkan untuk stop loss ni jangan lebih daripada 50 pip. 50 pip tu adalah maksimum. Kalau boleh letaklah dalam 20 ke, 30 ke ataupun 40. Itu pun sudah mencukupi. Okey. Cuma kita kena cari price entry yang betul-betul power padu semua, supaya kita dapat entry dengan risk yang walaupun nak kata risk tu low, tak ada low cumanya risk tetap risk, baik dia low ke baik dia high ke. Kalau nak low sangat risk, letaklah SL 4 pip ke 7 pip ke. Macam saya biasanya letak risk slow je, kecil je tapi kadang-kadang kita boleh berdasarkan kita punya reward untuk kita meletakkan risiko itu. Sebagai contoh dalam setup ini, di mana reward adalah 300 pip, maka kalau kita letak risiko kita dalam 40 ataupun 30 pip, maka kalau kita entry kita tadi profit dan sampai ke destinasi yang kita jangkakan, maka itu risk reward dalam satu nisbah 10. Begitulah Okey, baik, saya rasa itu saja untuk hari ini, untuk analisa untuk gold pada hari ini. Kalau kita pasang BB, kita jangan lupakan BB. Okey, untuk BB punya setup, jadi dekat mid zone tu sebenarnya tak berapa menarik lah, belum terbaik lagi untuk kita entry buy. Maksudnya zone yang paling cantik untuk buy adalah memangnya paling bawah sekali. Kalau dia sampai kat bawah ini, itu menunjukkan, kalau kita tengok berdasarkan daripada pattern,
Itu mungkin dia nak membuat inverted head and shoulder. Kalau kita tengok dekat sebelah kiri kita ada bahu kat sini lah, kat bahu kat sini. Jadi kita mungkin area B ni tadi mungkin dekat bawah ini. Jadi saya tak tahu juga sama ada dia berhenti kat sini ataupun kat bawah ni. Wallahualam. Saya sendiri pun tak tahu. Apa-apa hal kita usaha dan selebihnya kita serahkan kepada Allah untuk rezeki kita lah. Syukurnya rezeki itu datang daripada Allah. Okey, wallahualam. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Bagi mereka yang belum subscribe, sila subscribe. Bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya CJJFX mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.